Bab orang yang berpendapat orang berjunub perlu berwudu, atau bab orang yang mengatakan orang berjunub itu perlu berwudu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah bahawa Nabi SAW apabila mahu makan atau tidur, baginda berwudu. Maksud beliau, ini maksud Aisyah, ialah dalam keadaan Nabi SAW berjunub. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ammar bin Yasir bahawa Nabi SAW telah membenarkan kepada orang berjunub apabila mahu makan atau minum atau tidur untuk berwudu. Abu Dawud berkata, di antara Yahya bin Ya'mar dan Ammar bin Yasir, dalam hadis ini ada seseorang, Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr, mengatakan orang berjunub apabila mahu makan tawadda'a, perlu berwudu. Bab tentang orang berjunub boleh mentakhirkan, melewatkan mandinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Hudzaif bin Al-Harith, katanya, aku berkata kepada Aisyah, ara'aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katamu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana dengan Rasulullah? Adakah baginda mandi junub di awal malam atau di akhirnya? Aisyah menjawab, kadang-kadang baginda mandi di awal malam, kadang-kadang mandi di akhirnya. Aku pun berkata, kata Hudzaif perawi ini, Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keluasan dalam perkara ini. Qultu, saya bertanya lagi, bagaimana dengan Rasulullah berwitir? Adakah baginda berwitir di awal malam atau di akhirnya? Aisyah menjawab, kadang-kadang baginda berwitir di awal malam, kadang-kadang di akhirnya. Aku berkata, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah, segala puji bagi Allah yang telah memberi keluasan dalam perkara ini. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan Rasulullah membaca Al-Quran? Adakah baginda membaca dengan suara yang keras, dengan nyaring, atau dengan perlahan? Aisyah menjawab, kadang-kadang baginda membaca dengan suara yang nyaring dan kadang-kadang dengan perlahan. Aku berkata, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah, sama seperti tadi juga. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Nujay, dari ayahnya, yakni Nujay, dari Ali bin Abi Talib, dari Nabi SAW sabdanya, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya patung atau gambar anjing dan orang yang berjunub. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya, yang ada di dalamnya patung, anjing, atau orang berjunub, atau dan orang berjunub. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, katanya, Rasulullah SAW sering kali tidur dalam keadaan berjunub tanpa menyentuh air. Abu Dawud berkata, Hasan bin Ali Al-Wasiti menceritakan kepada kami, katanya,
saya telah mendengar Yazid bin Harun berkata, hadis ini ada waham, ada kekeliruan di dalamnya. Maksud beliau hadis Abi Ishaq. Bab tentang orang berjunub membaca Al-Quran. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Salimah, katanya, aku dengan dua orang yang lain telah masuk menemui Ali. Seorang dari dua orang itu, seorang darinya adalah dari kalangan kami, jadi dari kabilah kami, suku kaum kami, dan seorang lagi adalah dari Bani Asad. Saya rasa begitulah. Dia katakan, faba'athahuma Aliyun wajhan, maka Ali menghantarkan mereka berdua untuk sesuatu tujuan. Ali berkata, sesungguhnya kamu berdua alijan, kuat dan perkasa, fa'alija an dinikuma, oleh itu kamu pertahankanlah agamamu. Kemudian Ali bangkit lalu masuk ke tempat buang air, fakhrajal makhraj, yakni pergi ke tempat buang air. Kemudian keluar, maka dia meminta air, lalu diambilnya satu cebokan dari air itu dan disapu-sapunya di tangannya. Kemudian terus membaca Al-Quran. Orang-orang yang ada di situ menegur beliau, yang di atas perbuatannya itu. Maka Ali berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu keluar dari tempat buang air, lalu baginda terus membaca Al-Quran dan makan daging bersama kami. Tidak ada sesuatu apapun yang menghalang, atau baginda berkata, atau dia berkata, menegahnya dari membaca Al-Quran kecuali junub, kecuali janabah. Bab tentang orang berjunub yusafih, boleh bersalam-salaman. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Hudzaifah bahawa Nabi SAW pernah menemuinya, lalu baginda pun menuju kepadanya, ke arahnya. Dia pun berkata, saya berjunub, sebenarnya saya berjunub. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW pernah menemuiku di salah satu jalan Madinah. Ketika itu aku berjunub. Aku pun melarikan diri, lalu pergi mandi, kemudian datang kembali. Baginda bertanya, di mana engkau tadi, wahai Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah berkata, aku pun menjawab, tadi saya berjunub, maka saya tidak suka duduk bersama engkau dalam keadaan tidak suci. Rasulullah SAW berkata, subhanallah, subhanallah, innal muslima la yanjus, orang muslim tidak najis. Abu Daud berkata dalam hadis riwayat Bishr, dia berkata, haddatsana Humaid qala haddatsani Bakrun, babun fil junub yadkhulul masjid. Ini masih lagi berkenaan dengan orang yang berhadas besar, yaitu berjunub. Hukum orang yang berjunub macam mana? Sebelum pada ini sudah ada dah orang junub nak makan, orang junub nak tidur, orang junub nak mengulangi kembali persetubuhan dengan isterinya. Sudah ada dah bab-bab ini. Malam ni dia sebut apa ni tajuknya,
orang yang berpendapat orang yang berjunub itu perlu berwudu. Perlu berwudu. Perlu berwudu ni setara mana? Adakah sebagai wajib ataupun sunat? Jumhur ulama mengatakan sunat. Sunat bukan wajib. Tetapi ada beberapa kalangan termasuk Daud Zahiri mengatakan wajib. Maknanya tak boleh kalau nak tidur, nak makan, wajib kena ambil air semaya dulu. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak wajib, ini hanya sunat. Jadi tajuk ni boleh dengan kedua-dua makna lah. Orang yang berpendapat orang yang berjunub itu perlu berwudu, yang ini sebagai sunat atau sebagai wajib. Imam Abu Daud seseolahnya nak mengisyaratkan kepada khilaf di antara ulama itu. Mana orang yang mengatakan wajib tu, mana dia kata Nabi SAW apabila idza arada an yakula, bila dia nak makan atau nak tidur, dia akan berwudu. Yang ni ketika dia berjunub. Ni dia pegang hak ni lah orang yang kata wajib tu. Orang yang mengatakan tidak wajib tu dia tengok dalil-dalil lain, di antaranya yang kita baca dah tadi, menunjukkan Nabi SAW tidak menyentuh air. Tidak menyentuh air, bukan sekadar tidak mandi. Manakala ambil air semaya tu menyentuh air tu orang panggilnya. Baginda tidak menyentuh air langsung. Jadi dengan adanya hadis tadi, maka hukum cerita ni Nabi SAW buat ni tidak memberi makna wajib. Dia kata ni memberi makna sunat. Memberi makna sunat. Sebab kalau wajib tentu Nabi SAW tak tinggal langsung. Ataupun kalau Nabi SAW tak tinggal langsung pun tidak lagi bermakna wajib kepada orang lain. Sebab itu adalah hadis fi'li, perbuatan dia boleh jadi khusus dengan dia. Hak wajib tu khusus dengan dia. Kepada orang lain sunat. Orang lain takwil begitulah. Adapun Daud Zahiri dan orang-orang yang sependapat dengannya, dia kata tidak. Memang tidak takwil. Adapun hadis itu hak kata tidak menyentuh air itu silap, kata dia. Hadis itu silap. Dan berlaku waham, keliru. Hak kita baca tadi. Ada perbahasan dia. Dia kata tak kena. Hadis itu keliru. Hak sebenarnya macam lain. Nantilah bila kita sampai situ, kita akan bincangkan. Seperti sebelum pada ni sudah sebut dah bapa berwuduk ni, ini untuk meringankan hadas. Untuk meringankan hadas. Jadi kalau sudah berwuduk tu separuh daripada suci sudah ada. Dan baru ni sudah pun anda sebutkan pendapat Imam Malik. Inilah wuduknya pelik ni. Pada kalau buang air besar, buang air kecil pun tak batal wuduk. Hanya baru batal apabila mengulangi persetubuhan, baru batal. Ini wuduk pelik. Jadi wuduk tu lah. Ada juga ulama mengatakan apabila Nabi SAW mau makan atau tidur, dia berwuduk. Wuduk di sini dengan arti wuduk lughawi. Baru ni pun sudah disebut dah juga. Dengan arti baginda basuh lah mana yang perlu dibasuh. Basuh mulut, basuh tangan. Baru ni sudah ada hadis dari Aisyah, iaitu Nabi SAW kalau nak makan dia basuh tangan. Basuh tangan. Mana wuduk di sini dengan arti bersuci. Bersuci itu luas maknanya. Tidak semesti dalam bentuk wuduk seperti wuduk dengan arti air semaya lah. Tak mesti begitu. Wuduk dari segi bahasa Arab berarti membersihkan diri. Membersihkan diri. Dengan apa cara pun, basuh tangan saja pun wuduk dah. Ada juga ulama mengatakan ada ketika Nabi SAW memang wuduk, ada ketikanya tidak, untuk menunjukkan harus. Jadi ini menurunkan darjat dia tu daripada wajib kepada sunat. Kepada sunat. Seterusnya
Riwayat daripada Ammar bin Yasir bahawa Nabi SAW telah membenarkan kepada orang yang berjunub apabila makan atau minum ataupun nak tidur, apabila nak makan, apabila nak minum atau nak tidur, membenarkan berwudu. Makna dia benar ni sebagai kemudahan ni. Makna tidak perlu mandi, sekadar ambil air semaya saja. Sekadar ambil air semaya saja. Tak kira untuk nak makan, kau sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, tak kira. Makna kena ambil air semaya juga. Situlah Daud Zahiri pegang yang ni wajib tu. Sebab hak ni rukhsah dah ni, kemudahan dah ni, tidak kata kena mandi lepas pada berjunub. Ambil air semaya saja. Rukhsah dah tu sekarang tu. Tapi Abu Daud berkata di antara Yahya bin Ya'mar dan Ammar bin Yasir dalam hadis ini ada seseorang. Ini kalau kita tengok sanad ini dari Yahya bin Ya'mar dari Ammar bin Yasir. Dalam hadis ini ada seseorang tu. Pas seseorang tu nama gapo siapa dia? Tak ada. Mesti ada seseorang. Sebab apa telah jelas Yahya bin Ya'mar ini dia tidak sempat bertemu, tak ada dengan Ammar bin Yasir. Dia tak ada berjumpa dengan Ammar bin Yasir. Jelas tu. Bila tak ada berjumpa, ni macam mana dia riwayat dari Ammar bin Yasir? Adakah dia berdusta? Tidak. Dia kata dari Ammar bin Yasir. Dalam istilah hadis, kalau riwayat dengan an, tidak semestinya dia nak cerita dia ambil secara langsung dari Ammar bin Yasir tu. Sebab dia guna anda kata. Kita tak boleh kata perawi ni tentu dah dia tak ada jumpa dengan Ammar bin Yasir, tetap juga dia kata dia ambil dari Ammar bin Yasir, maka dia pelawak. Kita tak boleh kata lagu tu. Ini masalah istilah. Kalau sebut dengan an, mana kita tak boleh kata seseorang itu berdusta walaupun dia tak ada. Lepas tu, kita kena selidik lah. Mana kalau tak ada, siapa dia? Dia ambil daripada siapa? Tidak diketahui. Tak ada siapa pun boleh sebut siapa dia. Bila tak ada boleh sebut, bermakna hadis ini munqati', orang panggil putus. Bila putus, dhaif. Tak boleh pergi dah. Dah putus. Putus. Seseolahnya Imam Abu Daud nak menceritakan dari satu segi orang yang mengatakan wajib ambil air semaya kepada orang yang berjunub, yang nak makan ataupun nak tidur ataupun nak minum itu, dia pegang dengan hadis ini. Golongan lain yang tak saya pegang dengan hadis ni yang kata tidak wajib, tak boleh ni, hadis ni tak boleh buat landasan, buat pegangan, tak boleh. Sebab apa? Dia kata misalnya dia mengatakan hadis ini munqati', tidak boleh nak buat hujah, tak kemah ni. Sebab tu dia tak saya pegang hadis ni. Mana masing-masing ada alasan. Hak yang pertama tadi, hadis yang pertama tadi itu sebut Nabi SAW ambil air semaya. Tapi ada hadis yang lain pula ya dia tidak ambil air semaya, dia tidak sentuh air tu. Menyebabkan jadi kita tak boleh kata wajib. Kalau wajib tentu Nabi tak tinggal. Yang dia tinggal itu kerana tidak wajib. Dia situ sesoalnya Imam Abu Daud nak cerita kepada kita kenapa ia jadi khilaf. Orang ni pegang dengan ni, apa orang ni tak pegang? Dia ada alasan dia sendiri. Dia tengok kepada hadis lain atau hadis tu sendiri bagi dia tidak kemah. Hadis tu sendiri bagi dia tidak kemah. Sebab tu dia tak pegang. Gitulah. Lepas tu dia sebut Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar, Abdullah bin Amar berkata orang yang berjunub apabila mahu makan dia perlu berwudu. Sesoalnya Imam Abu Daud nak menceritakan kepada kita dalil bagi orang yang mengatakan kena ambil air semaya, wajib ambil air semaya tu, dia bukan sekadar dalil hadis marfu' sahaja. Bahkan amalan sahabat pun begitu juga. Jadi kalau kita nak kata hak wajib tu sudah mansuh, ni macam mana ramai lagi sahabat dulu amal lagi ni, bermakna tidak mansuh. Lepas tu bagi orang lain yang kata, bagi orang lain yang tak terima ni, pendapat dia lagu mana? Bukan 2-3 orang ni saja, sahabat ramai lagi sahabat orang lain hak demo tu tak ambil air semaya tu. Dia buat gitu. Inilah punca khilafnya. Demo tu tak ambil air semaya tu, kita nak ke mana? Sekurang-kurangnya kita kata
apa yang dia mau tu ambil air sembahyang, dia ambil air sembahyang. Orang ambil air sembahyang dia ambil hak sunat, hak kelebihan. Ambil hak ada kelebihan. Hak tidak ambil air sembahyang tu dah moga boleh. Untuk kemudahan. Tidak semestinya bila kalau seseorang itu ambil air sembahyang memberi makna wajib tu, tak mesti. Boleh jadi dia mengamalkan yang terlebih baik. Jadi kita kena tengok semua, kata dia. Jangan tengok atas beberapa orang saja. Sebab tu dia jadi khilaf. Seseolahnya cara orang zaman dulu tulis kitab ni dia halus. Dia mau bagi lagu tu, tapi apa maksud dia? Itu maksud. Dia nak cerita ni cara dia, dalil dia. Orang lain tak setuju, dia ada cara dia sendiri. Lepas tu yang dia tak terima hak nun, tak apa ni, Nabi SAW tak sentuh langsung air tu, dia tak terima. Dia ada sebab dia sendiri masing-masing. Itulah orang panggil ijtihad. Bagi dia tak boleh pasal hadis tu tidak kemah. Orang ni pula kata boleh. Boleh. Nanti bila sampai ke sana kita balik ke sini pula. Depan lagi. Bab orang berjunub boleh mentakhirkan mandi. Tadi masalah wudu. Wudu, mandi ni boleh mentakhirkan. Boleh melewatkan mandi. Mana kalau mandi lambat pun tak apa. Tidak kata lepas pada bersetubuh ataupun berjunub tu kena mandi selalu, tidak lagu tu. Ini cerita Hudzaif bin Al-Harith. Dia kata, saya bertanya Aisyah, bagaimana dengan Rasulullah dalam masalah mandi ni? Adakah Nabi SAW mandi junub ni di awal malam atau di akhirnya? Mana kalau di awal malam berarti Nabi SAW tidak mentakhirkan mandi. Bila saja berjunub dia mandilah. Kalau di akhir malam, walaupun tidak jelas dia, kalau berjunub di akhir malam, bapa nak mandi awal, tetapi maksud dia gitulah. Kalau berjunub di awal malam, adakah dia mandi di awal malam atau di akhir malam? Itu maksud. Bukan bermakna kemungkinan berjunub itu tidak semesti di awal malam saja, di akhir malam pun boleh. Apa makna tanya lagu ni? Sebab dia beraluh tanya tu, cara beraluh dia tanya lagi tu. Aisyah berkata, kadang-kadang dia mandi di awal malam, kadang-kadang dia mandi di akhir malam. Yakni walaupun dia berjunub di awal malam, dia mandi di akhir malam. Hak ambil air semaya dulu soal lain, hak tu habis dah mandi ni. Dia pun berkata, Hudzaif pun berkata, Allahu Akbar. Dia puji Allah yang telah memberi keluasan, kemudahan dalam perkara ni. Mana kita boleh nak mandi selalu, nak mandi lambat pun boleh. Mujurlah gitu. Alhamdulillah. Belah mana pula dengan Nabi SAW berwitir pada waktu malam, di awal malam ke di akhir dia tanya. Aisyah kata, kadang-kadang di awal malam, kadang-kadang di akhir malam. Dia pun kata Allahu Akbar. Mujurlah maknanya. Allah SWT telah memberi keluasan, kemudahan kepada kita dalam perkara ni. Nak witir awal malam pun boleh, nak witir akhir malam pun boleh. Walaupun hak Nabi SAW biasa buat, dan hak Nabi SAW kata lebih molek, lebih baik, hak dia suruhnya iaitu akhir malam, tetapi ada juga, boleh juga di awal malam. Ini melihat kepada keadaan orang lah, keadaan orang. Bayangkan kalau dalam masalah mandi junub sana, kalau musim panas, musim panas seperti sekarang ni, tak apa nak awal malam pun nak mandi. Tapi kalau musim sejuk, tidak kau jadi rohak, payah. Mujurlah ada kebenaran untuk mandi di akhir malam. Begitu juga kalau orang tu memang tidur jenak lah, tak bangun dah kecuali subuh, tidakkah jadi suka dia tak dapat kelebihan untuk sembahyang witir itu kalau tidak ada keharusan untuk bersembahyang witir di awal malam? Ini semua kemudahan untuk kita lah. Kemudahan untuk kita.
Lepas tu dia tanya pula bagaimana Rasulullah baca Quran, yakni dalam sembahyang tahajud dia baca derah, kau baca qahar. Maksud di sini baca derah bukan baca di luar sembahyang, baca dalam sembahyang, dan sembahyang itu pun sembahyang tahajud. Ini yang dimaksudkan di sini. Dia kata kadang-kadang baca derah, kadang-kadang baca qahar, makna boleh belaka. Sembahyang tahajud ni nak baca derah pun boleh, nak baca qahar pun boleh. Quran tu bacaan dalam sembahyang tu. Dia pun kata Allahu Akbar. Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang telah memberi keluasan dan kemudahan dalam perkara ni. Mana boleh berlaku, boleh berlaku. Yakni kalau kita sembahyang seorang, kita tak siwi bunyi gagak, kita baca apa? Kalau kita sembahyang ramai, juga boleh juga. Sembahyang berjemaah pun sunnah juga. Sembahyang tahajud baca derah, baru hak lain boleh dengar kita bacaan tu, dan menambahkan khusyuk kepada masing-masing tu. Kedua-duanya boleh, kedua-duanya boleh. Tapi kalau sembahyang berjemaah pun baca qahar, boleh ke tidak? Boleh juga, boleh juga. Kalau sembahyang seorang nak baca derah, boleh juga. Tidak kata untuk berjemaah saja baca derah tu. Sembahyang seorang pun boleh juga baca derah. Makna boleh berlaku dalam masalah ni. Hak naknya tadi apa dia? Iaitu takhirkan mandi junub. Boleh. Yang kedua, riwayat dari Ali, dari Nabi SAW sabdanya, malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada patung. Kita terjemah patung tu sebab semua ulama kata lagu tu. Hak tu tak ada khilaf hak tu. Terutama kalau patung itu hak tak ada khilaf. Yang merupakan sembahan kepada mana-mana golongan, mana-mana pihak, mana-mana kafir. Hak lagu tu terutama. Lepas tu kalau hak tidak disembah tu ada juga lagi khilaf. Tetapi ramai ulama mengatakan tak boleh juga. Kalau patung tu maksudnya hak bernyawa, patung bagi makhluk yang bernyawa. Malaikat tak masuk. Gambar lagu tu juga, bahkan ada juga yang mengatakan gambar pun tak masuk juga. Gambar hak biasa ni, hak tidak bertongkol, kita kata gambar makhluk yang bernyawa. Ramai juga yang mengatakan tak boleh. Tetapi ini semua khilaf lah, khilaf. Ini semua khilaf. Jadi masalah khilaf ni kita tak boleh nak berat, nak kerah. Jadi gitulah. Sebab kalau kerah-kerah sangat kita tak tahu lagi hak sebenarnya, hak betul tu balik siapa, hak sebenarnya. Kalau dia kata ijtihad ni, hak sebenarnya betul di sisi Allah hak mana, tak boleh kata. Cuma sekadar mengikut zon ghalib saja. Mengikut sangkaan, berat sangka dia berdasarkan kajian, berdasarkan dalil-dalil hak dia tu lah betul, gitu je lah. Sekadar tu. Nak kata hak sebenarnya hak mana, tak boleh. Dan benda ni misalnya dalam masalah gambar ni, kita di sini tidak berapa kerah, biasa, maka jadi biasa gambar, simpan gambar, pokok gambar, masuk dalam TV, program begitu, program ini biasa. Tetapi di setengah-setengah tempat jangan, tak boleh, tak boleh, langsung tak boleh. Apa keadaan sekalipun, walaupun masuk dalam TV itu tidak tetap gambarnya, sementara masuk sebentar tadi lah. Walaupun untuk mengajar agama, walaupun mengaji Quran pun tak boleh, haram. Siapa tahu tu ada hak berpendapat begitu. Tetapi mana kalau dilihat dari sudut yang lain, itu masing-masing pendapat lah. Dia kata gitu, kita nak mana ikut dia lah. Tapi kita tidak berpendapat lagu tu.
Sebab banyak pula dari segi kerugian tu, ketinggalan pula tu kita tu. Banyak pula. Maknanya kalau tidak guna kemajuan yang ada tadi tu. Kalau kita tidak bersandar kepada khilaf, nak ambil kira ada juga ulama yang mengatakan haram, maka kita tak sepakat, berat lagu tu. Boleh jadi kita ketinggalan. Sekarang ni orang guna gambar tu bukan main, guna gambar untuk belajar, untuk gapo. Jadi kalau tak boleh ngaji Quran pun tak boleh, susah lah. Jadi hak bolehnya diisi dengan benda-benda hak tak boleh saja. Dia akan jadi gitu pula. Tak ada ruang langsung untuk hak baik. Cerita molek setara mana pun kata saat ni nak ngaji Quran pun tak boleh. Muka gambar tu tak boleh. Kan jadi ketinggalan lah kita. Jadi tempat tu diambil oleh benda-benda lain. Dan perbahasannya panjang lah, kita tidak nak bahas masalah ni. Dalam kuliah-kuliah lain pun sudah bahas dah ni. Dari segi untung rugi dia, baik buruk dia nya, campur tolaknya, kita ambil kira dari semua sudut. Bahas tu barulah selesai lah. Walau bagaimanapun tak boleh kata ulama ni tidak ikhlas. Dia kata walaupun kita tidak setuju dengan dia, ulama ni tidak ikhlas, ulama ni jahil. Pasal apa? Dia kata semua macam gambar tak boleh, hak bernyawa. Ulama qalut, kita nak kata lagu tu tak boleh. Tak boleh. Itu pendapat dia. Ana tak suka mana kata lagu tu kepada sesiapa. Masing-masing kita tak sepakat dia duduk. Kita tak sepakat dia. Kita pakai hak kita. Tapi jangan kata lagu tu. Itu adab kita. Adab. Begitu juga sebaliknya, pihak sana pun dia kena gitu juga. Barulah jadi harmoni. Yang jadi tegang-tegang semua pun okey. Ada benda-benda lagu ni pasal dia lah, dia nak berkerah. Lepas tu dia jadi masalah. Orang lain tak betul. Lepas tu dia mengambil satu sikap pula, masa muka misalnya, tidak bertegur sapa. Lepas tu jadi kurang hubungan, kurang mesra. Tak ada pasal-pasal tu. Tu tak kena tu, tak kena. Masalah khilaf ni sepatutnya duduk setara tu. Tidak masuk juga mereka ke dalam rumah yang ada anjing. Hak ni pun benda khilaf juga. Benda khilaf juga. Orang hak kata tak boleh tu tak boleh. Tapi orang kata tak boleh tu pun dia kecuali juga, sebab dalam hadis sebut kalau anjing untuk jaga tanaman, untuk jaga binatang-binatang ternakan, untuk jaga rumah dan sebagainya jika diperlukan, itu dikecualikan. Tak apa. Anjing buruan untuk berburu binatang itu tak apa. Hak ni dipegang saja. Pegang saja. Hak tu tak boleh. Setengah ulama kata tak boleh, ke mana-mana tak boleh. Tapi dia bercanggah lah pula dengan hadis tu. Hak kata boleh tu. Hak hadis yang mengecualikan ni. Bercanggah. Setengah ulama pula kata tak boleh. Boleh berlaku. Saya saja pun tak apa. Pula. Sebab hak ni cerita dulu. Macam-macam lah pendapat pula. Hak ni khilaf belaka ni. Khilaf belaka. Wala junub, dan orang berjunub dia tak masuk juga. Lepas tu lagu mana? Sebab itulah jadi ulama-ulama tadi yang mengatakan kena ambil air semaya dulu tu, sebab apabila dia ambil air semaya baru malaikat masuk. Kalau berjunub dah tu dalam keadaan berjunub tak ambil air semaya pun, mana dia tidak masuk. Tapi setengah ulama lain pula kata dak sini. Orang berjunub, hak maksud di sini tu bukan berjunub orang Islam, orang lain, maksud cerita orang lain, ataupun orang yang maknanya tidak mengambil berat tentang agama. Hak tu, hak berjunub lagu tu. Maknanya kalau dia bangun besok dia tak mandi, tak tahu mandi mana, hak lagu tu. Hak lagu tu malaikat tak masuk. Kalau tidak malaikat masuk, dia sebab tu kata benda ni benda masing-masing pandangan. Masing-masing pandangan. Dan anda nampak hak terakhir tu bagus, molek tu pendapat tu. Pendapat tu molek. Ada juga ulama yang mengatakan begitu dalam syarah-syarah ni kita tengok ada. Maknanya orang berjunub hak di sini yang dimaksudkan iaitu orang hak fasik, hak tak cara kepada agama.
Sebab kalau maksudnya tidak ambil air semaya pun, tu ada ketika tu, walaupun orang lain tak terima, tak secara orang hak terima, dia kata Nabi SAW tak sentuh air langsung, tak sentuh air ni maknanya tak ambil air semaya, tak mandi. Takkan Nabi SAW nak dalam keadaan dia begitu malaikat tak masuk? Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang mengamalkan begitu. Takkanlah dia tidak faham. Hak ni malaikat tak masuk, pada dia nak ke malaikat tak masuk? Sahabat-sahabat dia dah. Kalau Nabi SAW kata malaikat tak masuk juga, tak usah lah dia. Kecuali dia faham, ada cara dia faham sendiri. Iaitu ini lain ceritanya, ni hak lain, cerita lain. Semua ni cerita lain. Hak ada patung dengan maksud puja patung tu. Hak ada anjing dengan maksud anjing tu sebagai suatu binatang yang jinak, buat sepuluh kucing, buat sepuluh gitu gini. Kerana terpengaruh dengan budaya asing. Bukan kerana ada keperluan apa-apa. Dan berjunuk ni maksud macam tadi. Itu molek tu. Maknanya pakai macam tu. Barulah. Maknanya lega keadaan. Kalau tidak, kalau ambil umum kan, gambar ni masuk belakang lah gambar. Bahkan gambar hak tidak bertokor tu pun masuk juga. Bahkan di sini dalam syarah ni ada disebutkan bahawa Imam Nawawi kata gambar ni kalau hak dipitih pun tak boleh. Malaikat tak pergi juga. Akan pakai lagu tu nak letak mana pitih? Nah. Tapi Qadhi Iyad kata tak pitih. Hak tu tak masuk, hak tu masuk darurat, tak masuk tu. Gambar penuh kalau tidak penuh pun tak boleh kalau gambar. Terutama kalau tubik sikit gambar seperti pitih tu kan, dia timbul sikit. Imam Nawawi kata tak boleh, tak masuk juga malaikat. Kalau nak pakai orang umum gitu, berat. Lepas tu kalau kita pergi mana-mana lagu mana nak sembahyang. Tu dalam bab lain pula. Dia kira bab lain, darurat. Darurat. Tapi kalau dalam keadaan di rumah, maknanya kita kena beringatlah tu pitih-pitih ke apa tu. Letak, jangan bubu dalam poket ke apa tu. Ketika sembahyang. Lepas tu dalam rumah tak masuk dah ada gambar tu. Bukan sekadar dalam sembahyang. Pada letak mana pitih. Darurat. Kalau lagu tu banyak benar darurat. Nah. Ketika mana tidak darurat. Bawa tengah jalan pun darurat juga. Nah. Darurat belakang. Jadi banyak kadang-kadang pendapat tu ialah kita apabila kita tidak menghadapi benda tu mudah yang kita sebut lagu ni lagu. Tapi kalau kita duduk di negeri yang memang pitih dia tu, misalnya pitih dia tu lagu tu melawak lagu mana? Pas rumah dia kita sewa saat ni memang ada gambar-gambar timbul macam patung perhiasan. Kita nak kan? Kalau kita nak katak rumah orang, pas malaikat tak masuk lah. Apa maksud? Sebab tu dia pun kena pergi banyak sudut, kena tengok semua tempat. Terutama sampai sekarang ni Islam ni luah pergi ke mana-mana, kena ambil kira tu. Kalau kita ialah macam buat di masjid bunga lagu tu timbul, dia tidak buat bunga. Dia tidak buat bunga, campur-campur bunga macam-macam hak timbul tempat lagu mana. Jadi malaikat tak masuk dalam rumah kita, nak cari rumah tu pun nak boleh hak tu pun bukan main payah dah kita. Nak cari hak tak ada bersih. Susah tu belakang tu. Jadi kita kena ambil kira semua tu. Jadi malaikat, maksud malaikat yang tidak masuk ni malaikat rahmat, malaikat yang masuk dengan beristighfar untuk ahli rumah tu. Bukan malaikat ni umum, maksud semua malaikat. Malaikat malakul maut tu mari semacam mati sepatutlah. Ada gani semua pun mati sepatutlah. Malaikat hafazah yang jaga orang, malaikat hak tulis amalan baik buruk tu masuk semacam hak tu. Tak kira pasal mana tu. Ini maksudnya malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Kesimpulannya kalau kita nak buat lah, kalau anda nak buat dalam masalah hadis ni, kita perhati, iaitu malaikat tak masuk mana, malaikat tak pergi dekat siapa. Kita boleh buat kesimpulan tu daripada hak tiga perkara yang disebut. Satu, mana di rumah ataupun pada orang yang ada unsur-unsur syirik di situ, kotor hakikatnya. Malaikat tak pergi. Kotor dari segi akidah, kotor dari segi akidah. Malaikat tak pergi. Dari segi kepercayaan, dia ada kepercayaan karut, dia tak pergi. Misalnya dalam rumah ada patung, kira-kiranya patung tu
untuk disembah lah, untuk dipuja lah. Tempat-tempat lagu tu dia tak pergi. Supaya juga orang kota Zahir pun dia tak pergi juga. Orang kota Zahir pun dia tak pergi juga. Dengan sebab itu apabila seseorang itu berhadas, malaikat tu duduk kalau dia tidak berhadas duduk dalam masjid, malaikat tu beristighfar, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Lepas tu kalau dia berhadas, bukan hadas besar, hadas kecil, malaikat lari. Mana dia tak suka juga. Kalau hak kota-kota dia tak suka. Kuku bertahik, kuku hitam, kuku patu cemak, dia tak suka. Dia tak pergi. Bukan nanti kota tu kota dari segi akidah saja, zahir pun dia tak pergi. Dia nak bau wangi, bau sedap, bersih, hak tu dia. Dia pergi. Itu satu. Yang kedua, anjing. Anjing mana kita mendekati suatu binatang yang merupakan binatang peliharaan oleh orang-orang yang ada budaya dia sendiri. Anjing ni sampai Nabi SAW dipelihara oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Islam pun pengaruh juga anjing. Dia nak hapuskan pengaruh tu. Yang ni orang-orang yang terpengaruh dengan hak lain, bangsa lain, agama lain, yang mana boleh menjejaskan apa dia kita panggil jati diri dia, identiti orang Islam boleh terjejas. Tak molek. Malaikat tak suka lah. Dia naknya orang Islam biar ada kepribadian dia sendiri. Jangan terpengaruh, terikut-ikut dengan orang. Kalau kita nak guna sesuatu, biar tahu faedah dia apa, faedah dia. Kalau nak jaga tanaman, nak jaga binatang, ternakan, nak berburu, tu ada faedah, tak apa. Memang Nabi SAW benarkan. Tu. Bukan anjing tu sendiri yang jadi musuh Islamnya, tidak. Tetapi sikap orang terhadap anjing itu. Situ duduk. Bukan hak ni saja, bukan anjing saja, benda-benda lain. Supaya kalau budaya lain itu dah kita rasa molek, dah moga orang barat buat, orang putih buat. Biarlah rambut ni bubuh warna biru, molek semua. Rambut panjang, jela-jela rambut panjang, kita rasa comel. Rambut sipu, kita rasa comel. Apa faedah? Apa kelebihan? Tak ada kau satu, tak boleh royak, tapi buat. Supaya tidak nanti hak disebut ni saja, malaikat tak pergi tu. Malaikat tak pergi. Orang yang terpengaruh dengan budaya asing, yang mengikis, menghakis identiti seseorang Muslim, dia tak pergi. Dia tak suka pada lagu tu. Junub, maknanya orang hak junub ni, hak ni kita ambil hak paling lega sekali. Pendapat hak paling lega, nak kupas atas pendapat hak paling lega. Yang ni orang berjunub ni maksudnya orang yang fasik, tak tahu ke agama, mana tak tahu mandi mana, tak tahu semayang mana. Malaikat tak pergi. Dia kalau nak semayang, dia kena mandi junub. Dah kalau dia tak semayang, kalau dia berjunub, dia tak mandi, dia nak semayang lagu mana? Ni kira orang tak semayang, ni orang tak tahu ke agama. Bukan pada malam tu saja dia tidak mandi, tidak ambil air semayangnya. Pada malam tu, waktu seperti yang anda sebut tadi, sahabat-sahabat pun ramai mengamalkan lagu tu. Ni maksud lagu lain. Artinya orang yang tak tahu kepada agama, hukum hakam agama, tak tahu cuma cuci, malaikat tak pergi. Walaupun pakai air wangi pun, sembuh setara mana air wangi pun. Tapi kalau tidak jaga, dari segi hukumnya tak jaga, tak jadi. Tak jaga. Tak bersih, tak jaga, mengikut cara agama kita lah. Kalau tak jaga. Seterusnya, inilah hadis yang kita maksudkan tadi, iaitu riwayat dari Aisyah ni, katanya Nabi SAW tidur dalam keadaan berjunub tanpa menyentuh air, Abu Daud berkata, dia kata ni kata-kata Yazid bin Harun ni, nak siapa ke Yazid bin Harun ni? Hasan bin Ali Al-Wasiti cerita ke dia. Hasan bin Ali Al-Wasiti ni dengar Yazid bin Harun kata begini berkenaan dengan hadis ini. Yazid bin Harun ni seorang ulama hadis besar lah. Dia kata hadis ini waham, ada kekeliruan dalam hadis ini. Yang ni hadis Abi Ishaq ni waham, keliru. Sebenarnya tidak begini.
Sebab itulah bagi orang yang mengatakan wajib kena ambil air semaya juga sebelum tidur, bagi orang berjunuk tu, hadis ni lah ke mana? Hadis ni dia kata pasal hadis ni tak kemas. Hadis ni tidak kemas. Jadi kita tak boleh pegang ni. Imam Abu Daud nak mari. Dia nak cerita seseolah dia nak cerita orang yang kata tak perlu ambil air semaya dulu sebelum tidur ke apa, kalau tidur gitu tak mandi tak gapo pun tak apa, dia pegang dengan hadis ni lah. Tetapi Imam Abu Daud kata, dia seseolah nak cerita ya orang hak tak pakai hadis ni buat apa? Dia kata hadis ni ada waham, keliru, tak jelas. Sebenarnya bukan lagu ni hadis ni. Hadis ni panjang, tetapi perawi dia ringkaskannya. Apabila dia ringkaskan itu ada berlaku kecacatan dalam ringkasan yang dibuatnya itu. Ni cerita ni. Bagi orang yang tak terima lah, bagi orang yang tak terima. Bagi orang yang terima, dia cari kok ni. Akhir sekali hak ni boleh pakai. Hadis ni boleh pakai. Hadis ini sahih. Bukan sekadar hasan, tidak. Apatah lagi nak kata dhaif. Bagi orang yang kata dhaif, iyalah. Dia kata sebab hadis ni keliru. Orang yang tidak kata dhaif, dia pusing mari kaji mari, dia kata tidak, boleh. Baik, kalau kita nak tengok ni tadi kan hadis tadi apabila hadis lepas pada hadis Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar, asar tu Abdullah bin Amr berkata orang berjunub apabila dia nak makan dia perlu berwudu. Di bawah tu kalau sesiapa yang ada kitab ni, kitab Badlul Majhud, boleh tengok perbahasan dia bukan main panjang. Perbahasan dia mari orang-orang yang kata hadis ni tak boleh pakai. Lepas tu dia bahas pula orang-orang yang kata hadis ni boleh pakai. Apa sebab? Itu khilaf lah, khilaf di antara ulama hadis. Di antaranya yang seperti ini kita tengok ni. Bawah tu kalau muka surat 191. Dia sebut ambil air semaya ni sunat mengikut jumhur ulama. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, ni anak murid Imam Abu Hanifah, dia kata walaupun seseorang itu tidak berwudu, tidak basuh kemaluan dia tunggu tidur, tak ada buat apa satu pun tak apa, tak ambil air semaya pun tak apa. Pasal apa dia pegang dengan hadis nak ni? Kalau kita baca saja. Hadis itu diriwayatkan juga oleh Imam Abu Hanifah. Imam Muhammad meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dari Abi Ishaq tadi juga, perawi tadi kan, hadis Abi Ishaq. Sufyan mengambil dari Abi Ishaq, dari Aswad, dari Aisyah. Hak ni pun Imam Abu Hanifah ambil daripada Abi Ishaq, dari Aswad, dari Aisyah. Supaya tak dia pada atas tu supaya bawah saja lah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini bunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusibu min ahlihi thumma yanamu wa la yamassu ma'an fa in istayqadha min akhir al-lail 'ada wa ightasala. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetubuh dengan istrinya, jelas yusibu min ahli, kemudian baginda tidur dengan tidak menyentuh air, yang langsung. Apabila dia sedar di akhir malam, dia akan ada wa ightasala. Ada boleh jadi dengan arti mengulangi kembali persetubuhan, atau dia kembali mandi. Ada wa ightasala, dan mandi. Yang jelasnya dia mengulangi persetubuhannya. Maknanya sebelum mandi, sebelum ambil air semaya, mengulangi persetubuhan pun tak apa. Qala Muhammad berkata, hadzal hadis arfaqu bin nas. Hadis ini memudahkan orang ramai. Dan inilah pendapat Imam Abi Hanifah. Dia kata. Cumanya ramai ni orang pertikaikan hadis tadi tu. Hadis Abi Ishaq tadi. Di antaranya Imam Ahmad kata laisa bi sahih. Hadis ini tidak sahih. Bila tidak sahih tak boleh nak buat hujah dah lah. Tak boleh jadi dalil, tak boleh nak buat dalil.
dah tidak sahih. Abu Daud berkata tadi kan kita baca hadis ini waham, ada keliru. Yazid bin Harun berkata silap, ada kesilapan berlaku dalam riwayat hadis ini. Lepas tu Ahmad bin Saleh kata tidak halal hadis ini diriwayatkan, tidak halal. Dia kata hadis ini diriwayatkan. Dan seterusnya. Dalam Ilal Asram dia kata kalau Abu Ishaq ni tidak ada orang lain yang khilaf dengan dia kecuali Ibrahim sahaja, Ibrahim An-Nakhai sahaja pada dah. Ini apatah lagi orang lain ramai lagi, bukan Ibrahim seorang yang tidak serupa dengan Abu Ishaq ni. Abu Ishaq ni dia pula nyanyuk pula di akhir hayat dia. Tu dia bahas lagu tu lah. Bahkan ada ulama yang mengatakan ijma' ulama hadis mengatakan ini adalah salah satu kesilapan Abi Ishaq dalam meriwayatkan hadis ini. Ijma' dah dia kata. Tapi Hafiz Ibnu Hajar kata kadang-kadang kita kena beringat, orang kata ijma' tu kadang-kadang belum lagi orang lain pertikaikan pula, orang ni pertikai pula. Misalnya ni Hafiz Ibnu Hajar kata dia bermudah-mudah dalam menukilkan ijma' itu, padahal Baihaqi telah mengatakan hadis ini sahih. Baihaqi kata hadis ini sahih pula. Imam Ahmad kata tidak sahih, Baihaqi kata sahih. Sebab apa Baihaqi kata sahih? Dia kata sebab Abu Ishaq dia telah menjelaskan, dia dengar sendiri dari Aswad dalam riwayat Zuhair darinya. Ini riwayat Abu Hanifah dan juga riwayat Sufyan, tak ada sebut mana dia dengar secara langsung kok dari Aswad itu atau macam mana, tak ada sebut. Tapi dalam riwayat Zuhair yang meriwayatkan dari Abi Ishaq ni jelas Abu Ishaq kata dia dengar Aswad menceritakan. Tirmizi berkata selain daripada Sufyan ni yang meriwayatkan hadis ini dari Abi Ishaq, iaitu Syu'bah, Thawri dan ramai lagi bukan seorang, mereka berpendapat bahawa ini adalah kesilapan Abi Ishaq. Semua dalam Tirmizi pun kata lagu tu juga. Tirmizi pun kata ini kesilapan Abi Ishaq. Ibnul Arabi dalam syarah Tirmizi dia kata tafsir apa makna kesilapan Abi Ishaq ni, silap mana? Silap mana? Orang dia kata silap, orang dia kata keliru, orang dia kata waham. Silap mana? Dia pun kemukakan. Dia kemukakan. Sebenarnya dia kata Abu Ishaq telah meriwayatkan hadis ini secara ringkas. Hadis ini hak panjangnya lagu ni bunyi dia. Bila sebut hak panjang tu barulah nampak mana hak dia silap. Begini. Diriwayatkan oleh Abu Ghassan, kata dia saya pergi kepada Aswad bin Yazid, dia ni saudara dan kawan saya, macam saudara dan kawan lah kepada saya. Saya pun kata wahai Aba Umar, ceritakan kepadaku apa yang telah diceritakan oleh Aisyah kepadamu tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aswad pun berkata, Aisyah pun kata dia tidur di awal malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam dan dia menghidupkan akhirnya. Kemudian kalau dia ada hajat, kalau baginda ada hajat, baginda akan menyempurnakan hajatnya. Kemudian tidur sebelum menyentuh air, yakni dengan tidak menyentuh air. Apabila tiba waktu bang yang pertama, wasabah, terus Nabi melompat bangkit, mana dengan melompat. Warubbama qalat, kadang-kadang Aisyah kata qamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Fa afadha alaihi alma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencurahkan air ke atas dirinya. Wa ma qalat ightasala, ni Aswad cerita ni. Aisyah tak kata dia mandi. Aku fahamlah apa dia maksud tu. Curah air tu apa maksudnya? Maknanya mandilah, walaupun dia tak kata mandi pun. Itu dia nak ayat. Kalau dia tidur dalam keadaan berjunub, dia akan mengambil air sembahyang seperti seseorang nak sembahyang dulu baru dia tidur. Gini. Apa aja? Mana ambil air sembahyang dulu? Bukan makna tak sentuh air langsung. Ambil air sembahyang dulu. Kalau dia tu dalam keadaan berjunub, dia nak tidur, dia akan ambil air sembahyang seperti air sembahyang yang seseorang nak sembahyang.
air semaya lah, ambil air semaya. Inilah hadis yang panjang itu, iaitu dia ada sebut sini, kalau dia nak tidur dalam keadaan dia berjunub, dia akan ambil air semaya dulu. Ini menunjukkan bahawa hak sebelum pada ni Aisyah kata, kemudian kalau dia ada apa-apa hajat, kemudian kalau dia ada hajat, dia akan menyempurnakan hajatnya, kemudian tidur sebelum menyentuh air itu. Ada dua kemungkinan, ada makna dia ada dua kemungkinan, iaitu hajat seorang manusia sebagai manusia, hajat nak kencing, nak berak, kalau dia bangun dia ada hajat, dia akan pergilah melaksanakan hajat dia tu. Lepas tu dia istinja dengan tidak menggunakan air langsung. Mana kalau dia kencing pun dia tak guna air, guna ada batu tu. Ataupun kalau dia buang air besar pun begitu juga, boleh jadi. Dan dia tidur, dia tidur. Kalau dia bersetubuh, tawaddu'a, dia akan ambil air semaya, seperti hak kemudian sebut kemudian. Gini ceritanya. Orang-orang lain kata keliru dah lah, Abu Ishaq keliru. Hak sebenarnya lagu ni yang dibuat lagu lain apabila dia perengkah tu, gitu. Boleh jadi juga kemungkinan yang kedua, boleh jadi juga apabila Nabi SAW ada hajat, dia akan menyempurnakan hajatnya. Maksud hajat di situ hajat kepada isterinya, yakni kalau dia nak bersetubuh, dia akan bersetubuh. Ada juga kemungkinan tu, ada juga kemungkinan. Dan dia tidak bercanggah. Kalau kita andaikan mana Nabi SAW ada hajat tu maksudnya nak bersetubuh, dengan hak belakang ni dia kata dia tidak bercanggah. Yang ni kalau dia berjunub, dia nak tidur, dia akan ambil air semaya. Lepas tu hak sebelum pada tu dia kata dia tidak sentuh air, tidak bercanggah. Sebab apa? Hak tidak sentuh air itu maksudnya air mandi, bukan air semaya. Air semaya tu dia ambil air semaya. Hak maksud nafi kata tidak sentuh air tu sebagai air mandi, mengangkat hadas besar. Hak tu, hak tak sentuh air. Bukan tak sentuh air langsung, tak guna air langsung, air semaya ada ambil. Orang lain kata begitu. Kalau kita andaikan Nabi SAW ni tak sentuh air langsung, dia akan bercanggah dengan hak kemudian, iaitu kalau dia berjunub dia akan ambil air semaya, bercanggah. Sedangkan hak sebelum pada tu mana dia tak sentuh air langsung, akan bercanggah. Sebab itulah orang lain kata tak boleh perengkah lagu tu tak kena, rekah tak kena, jadi kucar makna dia. Baiklah, itu satu masalahnya. Masalah yang kedua, iaitu Abu Ishaq ni dia tidak sebut dengan jelas. Abu Ishaq ni dia seorang mudallis, orang panggil mudallis ni. Dia selalulah kalau dia riwayatkan hadis daripada orang atas, dia riwayat dengan an, kata tadi kan anil aswad, an Aisyah. Mana boleh jadi dia tidak dengar secara langsung dari aswad itu. Sebab tu jadi berlaku kekeliruan itu kepada dia tu. Ada melalui orang lain, ada orang tengok, apa dia tidak sebut orang tu. Apabila tidak sebut siapa dia, kita nak tahu siapa dia. Sebab ni jadi keliru ni. Dan mudallis mengikut kaedah ilmu hadisnya, kalau dia riwayatkan hadis secara an-anah, yang ni dengan sebut an begitu, kita tak boleh pakai riwayat dia, tak boleh pakai riwayat dia. Walaupun dia tu orang yang thiqah, orang yang molek pun, kalau dia tu terkenal sebagai mudallis dan dia riwayat secara an-anah, riwayat dia tu kita tak boleh pakai. Di sini Abu Ishaq telah meriwayatkan secara an-anah, dia kata anil aswad an Aisyah. Tu masalah yang kedua. Yang Baihaqi kata hadis ni sahih, ni kok mana? Dia gini cerita. Baihaqi kata sahih ni bukan sanad ni, sanad lain. Di mana Abu Ishaq menjelaskan dia dengar Aswad menceritakan kepada dia. Dia dengar. Apabila dia kata dia dengar, mudallis pun kalau dia kata dia dengar, kita boleh terima riwayat dia, boleh terima. Sebab apa? Dia orang molek, orang baik. Cumanya dia selalu melakukan tadlis. Melakukan tadlis ni kadang-kadang
apa nama dia tak usah sebut riwayat lah, tak usah sebut sanad tu, tak usah nak rekas. Dia rajin rekas begitu, terus sebut orang ni kata gini gini gini. Sebab kita lah Nabi SAW sabda gini, kita tak sebut sanad dulu, tak sebut sanad dulu untuk rekas. Kalau nak sebut sanad semua pada habis masa dengan sebut sanad gitulah. Jadi kadang-kadang mudallis ni dia tidak sebut perawi di tengah tu, nak rekas. Asalkan dia ni orang baik dan dia menyatakan dia ada dengar daripada orang di atas dia tu, tak apa, kita boleh terima. Jawabnya Baihaqi ada meriwayatkan. Hak ni jelas. Gini bunyi dia. Riwayat Baihaqi ni Ishaq dengan sanad dia min tariq Zuhair an Abi Ishaq qala, Abu Ishaq berkata, qala, saya bertanya Aswad bin Yazid, dia ni jiran saya dan kawan saya. Lepas tu seterusnya Aisyah pun cerita Nabi SAW tidur di awal malam dan dia menghidupkan akhir malam. Thumma, ni lafaz kau jelas dalam riwayat ni, riwayat Zuhair dari Abi Ishaq. Thumma in kanat lahu ila ahlihi hajah qada hajatahu thumma yanamu qabla an yamassa ma'an. Tu jelas. Kemudian kalau Nabi SAW ada hajat kepada ahlinya, ada hajat kepada isterinya, baginda akan menyempurnakan hajatnya, kemudian tidur sebelum menyentuh air. Ni riwayat Abu Ishaq. Bukan dia rekah daripada hak ni daripada hak ni kalau rekah. Maknanya hak ni jelas. Hajat ni maksud di sini bukan nak qada hajat tu, buat air besar ataupun air kecil, tu bukan hak tu. Ni hajat di sini maksud hajat dengan isteri dan tidak sentuh air, jelas di sini dalam riwayat ni. Riwayat ni pula sebut dia dengar Aswad kata. Dia sebut saya tanya, lepas tu Aswad pun cerita kepada dia dengar. Lagu ni orang tidak panggil putus ni sanad ni. Dan tidak keliru ni orang panggil rekah, bukan tak kena cara ni, kena ni. Lepas tu apakah Baihaqi seorang yang kata hadis ini sahih? Ramai lagi yang lain disebutkan di sini, ramai lagi yang lain yang mengatakan hadis ini sahih. Oleh kerana itu ulama-ulama yang mengatakan yang terima hadis ini, dia kata boleh, tak apalah, manakala tak mandi dulu, bahkan kalau tak ambil air sembahyang, tak sentuh air, mandi pun tidak, ambil air sembahyang boleh. Jelas dalam hadis dia sebut. Orang hak tak terima tu, nak mana jadi tak terima. Sebab itulah mana pengarang ni, syarih ni, dia nukilkan kata-kata penyair, wa kam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-fahmi as-saqim. Alangkah ramai orang yang mencela sesuatu pendapat itu. Ramai orang yang mencela sesuatu pendapat itu. Sebenarnya yang cacatnya bukan pendapat yang dikritiknya itu, tetapi kerana dia tak faham. Dia kata supaya juga dalam kes ni orang kata macam-macam kepada Abu Ishaq. Sebenarnya dah molek, orang tak faham molek. Hak dia kata tu betul. Kalau kita selidik molek, ada tarik riwayat yang sahih, yang boleh kita pakai sebagai hujah, boleh. Lepas tu orang yang mengatakan, jumhur ulama lah, tak kira Daud Zahiri dan orang sependapat dengan dia, jumhur ulama hak kata ambil air semaya dulu tu pun, dia tidak kata wajib ambil air semaya tu. Cuma sunat mandi tu semua tak apa, lewat pun tak apa, kalau nak mandi selalu pun tak apa, tapi tidak wajib ambil air semaya tu pun tidak wajib. Kau duduk bahar-bahar ni pun hak terima tu, hak terima hadis ni, hak asal dia, hak dia kata tak keliru Abu Ishaq, ambil air semaya pun dia tidak anggap wajib juga, tidak anggap wajib. Kecuali beberapa orang lah seperti Daud Zahiri, dia kata tidak, memang wajib. Jadi ramailah orang keliru, orang kata ni tidak sahih, begitu gini. Pengarang ni membuktikan dengan dalil-dalil yang kemas. Dia kata tidak kuat hadis ini. Lepas tu Abul Abbas Ibnu Suraish, dan ramai lagi orang lain mengatakan hadis ini pun sahih, mana dia pakai hadis ini.
Dan kesimpulannya dia buat, orang yang mengatakan muhaddithin, ulama-ulama hadis yang mengatakan ya ijma' ulama kata di silap Abu Ishaq. Hak orang hak kata silap tu silapnya. Hak tu tidak mendapati kenyataannya, kata dia. Lepas tu apa makna Nabi SAW tidak mandi? Kadang-kadang bukan semua, kadang-kadang mandi, kadang-kadang mandi, kadang-kadang ambil air semaya saja, kadang-kadang tak ambil air semaya, tak mandi, tu tidur, ada juga. Dan ini tidak masuk. Sebab apa? Ramai sahabat-sahabat yang mengamalkan begini selepas Nabi SAW. Babun fil junub yuakhirul ghusl. Ini kita baca ni. Babun fil junub yaqra'u. Jadi Imam Abu Dawud seperti dengan orang lain juga, dia kata waham Abu Ishaq, keliru Abu Ishaq. Sesoalnya mereka duduk pakai riwayat tu lah ramai-ramai. Hak tadi riwayat Baihaqi tadi, Baihaqi kata sahih, dia tak perhati situ. Dia tak perhati situ. Itulah masalah dalam mengatakan sesuatu hadis ni, ni sahih, ni dhaif, ni beza pendapat mengikut ijtihad masing-masing lah, mengikut ijtihad masing-masing. Ijtihad dalam bab hadis ni begitulah. Supaya kalau ijtihad dalam fiqh, orang ni kata haram, orang ni kata tidak haram, orang kata hak ni dalam bab hadis, orang ni kata sahih, orang ni kata tidak sahih. Bagi orang yang mengatakan tidak sahih, Imam Ahmad sendiri dia kata tidak sahih hadis. Lepas tu dia kata wajib lah ambil semaya. Tak juga, tak juga. Lepas tu tak boleh pakai hadis ni, pakai hak lain. Cuma tak sih hak ni tak sih, hak ni tak boleh. Pakai hak lain tak apa, hak lain banyak lagi. Gitulah jawapannya. Orang lain, Imam Syafi'i, Imam lain, semua kata sunat belaka, ni tidak kata wajib ambil air semaya tu pun. Lepas tu hadis ni tak boleh pakai hak lain. Gitu. Bagi orang yang nak pakai hak ni, sebab dia kata terang hadis ni jelas. Dia kata hak ni lah hak kuat. Hak lain tu amalan sahabat, tu amalan sahabat. Hak ni hak perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun fil junub yaqra. Ini bab orang yang berjunub boleh membaca. Maksud membaca, dibaca Quran lah. Boleh membaca. Dia kata dia pergi bertemu dengan Ali. Boleh membaca atau tidak boleh, maksudnya begitulah. Membaca, boleh membaca atau tidak boleh, tajuk dia dibuat. Orang yang berjunub boleh membaca atau tidak boleh, tambah, kena tambah. Sebab dia kata boleh membaca ni, ada orang yang kata boleh, hak kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Dalil masing-masing lah. Sebab kita kena ingat semua pun Abu Dawud ni, maksud dia karya kita ni, dia nak cerita dalil masing-masing ulama. Yang berbeza pendapat tu dalil dia ke mana? Dia nak cerita tu. Seolah-olahnya Imam Abu Daud menterjihkan pendapat yang mengatakan boleh baca Quran tu. Sebab itu dia kata babun fil junubi yaqra'u. Yani orang berjunub boleh membaca atau hendak membaca Quran. Jadi jawapan dia tu dia tidak terang. Bagi orang yang mengatakan dia ni sependapat dengan orang-orang yang mengatakan boleh, dia kira zahir. Orang berjunub boleh baca ni maksudnya Quran. Orang hak kata tak, Imam Abu Daud tidak berpendapat begitu. Imam Abu Daud seperti jumhur ulama mengatakan tidak boleh.
Sebab apa? Dia di sini dia buat tajuk memanglah macam tu. Orang berjunuk boleh membaca? Ada pertanyaan. Jawapan dia tengok hadis ni. Hadis ni tak boleh menunjukkan tak boleh. Makna bagi dia je tak boleh lah. Gitu. Ada juga yang mengatakan begitu. Seterusnya ni ceritanya 2-3 orang dia pergi. Sayyidina Ali pun tak apalah. Waktu tu dia kata, kamu ni kuat, pergilah pertahankan agama kamu. Yang dia suruh pergi berjihad lah. Dia suruh pergi berjihad. Atau ada juga ulama mengatakan dia suruh pergi buat sesuatu kerja lah. Kemudian dia pun pergi ke tempat buang air. Bila keluar, ambil air, sapu-sapu gitu je. Tidak ambil air semaya, sapu-sapu tangan gitu, sapu muka kau gitu je. Tidak ambil air semaya. Lepas tu terus baca Quran. Orang pun tegur lagi, macam mana baca Quran dalam keadaan maknanya lepas keluar daripada tempat buang air. Dia pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu keluar, bila keluar daripada tempat buang air itu baca Quran. Bukan setakat baca Quran, makan daging bersama kami. Tidak ada apa-apa ataupun sesuatu yang menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari membaca Al-Quran kecuali junub. Kecuali junub. Agak dia tidak berjunub, saat ini dia masuk jamban, tidak berjunub. Jadi kalau baca buat apanya? Tetapi orang yang mengatakan Abu Daud ini sependapat dengan Daud Zahiri dan ramai lagi yang lain yang mengatakan boleh baca Quran orang berjunub. Dia pakai lagu mana? Tidak ada sesuatu yang menegah Nabi SAW dari membaca Al-Quran tidak juga junub. Laisal janabah, junub pun tidak. Dia buat ikut tu. Jadi oleh kerana hadis ini tidak terang, seseolahnya Imam Abu Daud nak cerita kepada kita, hadis ini tidak terang. Hadis inilah yang menjadi pegangan kepada orang yang mengatakan orang berjunub tak boleh baca Quran. Hadis ini juga menjadi pegangan golongan yang mengatakan orang berjunub tu boleh baca Quran. Kalau kita tengok ini saja, tak tengok lagi hak lain. Hak lain banyak lagi lah. Cara masing-masing ulama tengok tu, dia tidak kata illal janabah, laisal janabah. Laisa tu dia kata tidak berjunub pun, junub pun tidak menghalang. Dia bagi kot tu. Tapi orang lain kata laisa dengan makna illal janabah. Illa. Apa laisa dengan illa aja? Dia kata laisa. Itu dia. Maknanya dalam masalah orang junub ni boleh baca Quran atau tidak boleh baca Quran, ada khilaf juga. Imam Abu Daud dengan buat tajuk ni dia nak isyarat kok tu dah. Ada khilaf juga. Bila ada khilaf, seperti tadi juga lah. Lagu tu ada khilaf. Orang hak kata tak boleh, tak boleh habis-habis ni tak boleh. Orang hak kata boleh tu tak ada satu boleh. Tak payah niat zikir, tak payah niat doa apalah, tidak ayat doa Rabbana atina fid dunya hasanah, niat doa tak payah hak tu. Niat Quran pun tak apa. Dia ikut. Muka baca ni maksud ni baca Quran. Bukan baca benda lain lebih lagi. Lepas tu berjunub boleh semaya. Orang berjunub sebelum mandi boleh semaya. Tu tak ada khilaf, waktu ijma' tu tu tak kecek dah tu. Semua kata tak boleh tu. Ni masalah berjunub. Baca Quran. Nak baca Quran bukan semaya, baca Quran. Hak semaya tu tak ada khilaf tu. Hak semaya tu. Ni nak baca Quran ada khilaf. Sebab tu dia buat tajuk ni. Dia buat tajuk pun dalam keadaan sama. Bab tentang orang berjunub boleh membaca. Membaca tu maksud baca Quran. Yang ni bolehkah atau tidak boleh? Orang kata boleh, hak ni juga. Orang kata tak boleh, hak ni juga. Gitu. Masing-masing. Cuma orang hak ni pula kata hak kata tak boleh ni, orang berjunub baca Quran. Dia kata molek kau baca lagu tu. Memanglah tak molek. Tapi tidak sampai ke mereka haram.
Orang yang kata boleh tu pun dia tidak kata molek. Moleknya kita baca Quran ketika kita berjunuk, dia tidak kata lagu tu. Orang yang kata boleh tu pun dia kata boleh, sekadar boleh, harus, bukan makna sunat. Bukan makna sunat, bukan makna istimewa. Tidak. Tapi sekadar boleh. Bagi orang yang mengatakan tak boleh, tak adil. Imam Abu Daud ni beza dalam masalah ni dengan Imam Ahmad. Dan dalam masalah akan datang, perempuan boleh duduk dalam masjid, nak duduk lawan mana, tak apa. Imam Abu Daud memang berpendapat begitu, tak serupa dengan Imam Ahmad. Dari segi itu orang yang mengatakan Imam Abu Daud ni bermazhab Ahmad, tak betul. Tak betul. Nanti akan datang kita akan jumpa, tak serupa. Termasuklah di antara orang yang berpendapat orang berjunub boleh baca Quran selain daripada Daud Zahiri, Imam Bukhari pun boleh. Boleh, bukan makna ada kelebihan kena tuju masa tu, tidak. Tidak lagu semua tak kata lagu tu. Cuma boleh. Imam Bukhari di antara yang berpendapat boleh. Begitu juga orang yang mari kota perempuan pun boleh. Termasuk Imam Bukhari berpendapat boleh. Seterusnya babun fil junub yusafih. Orang berjunub boleh bersalam-salaman. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.